Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Farhana binti Muhammad Ali. Saya Fakira Izzati binti Kamarul Samai. Saya Haris Izzat bin Izhazul Hisham. Saya Muhammad Nur Irfan bin Nur Azam. Epistemologi merupakan satu istilah yang berasal dari bahasa Yunani dan terbentuk daripada dua suku kata iaitu episteme pengetahuan atau kebenaran dan logos iaitu ilmu atau teori. Epistemologi merupakan cabang ilmu falsafah yang mengkaji tentang teori-teori ilmu. Erti kata lain, epistemologi cuba untuk menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri ilmu, hakikat ilmu dan makna sesuatu ilmu. Rentetan daripada itu, di bawah bidang ilmu epistemologi, kami akan membincangkan isu yang sangat hangat dipersoalkan iaitu akademik versus kemahiran dalam norma baharu, mana keutamaannya. Berpijak pada bumi yang nyata, kita kini berada dalam dunia revolusi industri keempat iaitu suatu keadaan di mana wujudnya penggabungan dunia fizikal, digital dan biologikal yang memberi kesan kepada semua aspek disiplin, ekonomi dan industri yang mula memperkasakan aspek kemahiran dalam bidang pendidikan. Maka, persoalannya adalah dengan lambakan penawaran kursus akademik dan kemahiran dari pelbagai institusi pendidikan yang mana satu lebih berkeperluan pada masa kini. Dalam negara Malaysia pula sedang mendepani era pasca COVID-19. Mari kita menelusuri terlebih dahulu secara asasnya perbezaan pendidikan dalam aspek akademik dan juga kemahiran. Baiklah, antara perbezaan pendidikan akademik dan kemahiran adalah dari segi kandungan pembelajaran. Pendidikan akademik terdiri daripada 70% teori dan 30% praktikal, manakala pendidikan kemahiran ialah 70% praktikal dan 30% teori. Hal ini kerana untuk pendidikan akademik, kebanyakan masa akan dihabiskan di dalam kelas untuk menghafal dan belajar ilmu teori. Manakala untuk pendidikan kemahiran, mereka akan meluangkan banyak masa di dalam bengkel dan menerima latihan praktikal atau industri untuk mengasah kemahiran mereka. Beralih pula kita kepada perbezaan yang seterusnya melalui aspek kebolehpasaran dalam industri, di mana lulusan akademik akan cenderung kepada bidang profesional, manakala lulusan kemahiran akan lebih cenderung kepada bidang operasional. Sebagai contoh, pelajar kemahiran dalam bidang automotif akan bekerja sebagai mekanik misalnya, manakala pelajar yang mengambil jurusan akuntansi akan bekerja sebagai accountant. Seterusnya, jika kita lihat dari segi flexibility, bagi bidang akademik, mereka mempunyai kelepasan dan fleksibel untuk bekerja dari rumah ketika pandemik. Hal ini kerana, secara umumnya juga, pekerjaan mereka tidak lebih kepada pentadbiran, profesional dan juga pengurusan yang boleh dijalankan tanpa pejabat. Manakala kemahiran pula, pekerjaan kemahiran kurang fleksibel dan hanya boleh dijalankan di tempat kerja. Memandangkan mereka terlibat secara langsung dalam proses pengoperasian syarikat, maka mereka perlu hadir ke tempat kerja. Sebagai contoh, seorang mekanik perlu hadir ke bengkelnya kerana di situ terdapat segala kelengkapan dan mesin untuknya melakukan kerja. Bagi menjawab persoalan pada awal kajian ini, mari kita melihat beberapa hasil dapatan kajian melalui statistik yang disertakan. Keadaan di negara kita menunjukkan bahawa pengangguran dalam kalangan belia amat membimbangkan semasa COVID-19. Data statistik yang dapat dikumpul oleh Majlis Belia Malaysia menunjukkan bahawa permintaan terhadap tenaga kerja lebih menjurus kepada berkemahiran rendah dan juga sederhana berbanding dengan bidang profesional dan juga akademik selepas negara kita dilanda pandemik COVID-19. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa ekonomi tidak berupaya mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi yang secukupnya untuk menyerap bilangan siswazah yang memasuki pasaran tenaga kerja sehingga menyebabkan guna tenaga tidak penuh berkaitan akademik. Akhirnya, membuktikan permintaan semasa yang tinggi datangnya daripada graduan dari bidang kemahiran. Melalui maklumat dan laporan ini, kita dapat simpulkan bahawa negara kita mengalami isu lambakan graduan siswazah dan masalah graduan siswazah yang gagal mendapat tempat di alam pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahawa
permintaan dan keperluan semasa dan industri untuk graduan siswazah berkurang berbanding dengan pelajar berkemahiran. Justru itu boleh dirumuskan melalui ketiga-tiga statistik ini membuktikan keperluan dan permintaan semasa amat tinggi terhadap graduan dalam lulusan kemahiran berbanding dengan siswazah lulusan profesional. Hal ini seiring dengan keperluan industri semasa dalam menuju dunia revolusi industri keempat serta Malaysia dalam mendepani era pasca COVID-19. Umum tahu bahawa menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat mulia dan amat digalakkan. Oleh itu, beralih pula kita kepada 4 sokongan hujah dalam menuntut ilmu iaitu dalil Al-Quran, hadis, pandangan sarjana barat dan juga pandangan sarjana Islam. Salah satu dalil dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kepentingan mempelajari ilmu adalah pada surah Al-Ankabut ayat ke-43, di mana dalil ini menceritakan tentang apa-apa sahaja peristiwa atau perkara yang berlaku, hanya orang berakal sahaja dapat memikirkan perumpamaan daripada dalil atau peristiwa tersebut. Jadi, telah terbukti betapa pentingnya kita mempelajari dan mendalami apa sahaja ilmu dan juga diharapkan melalui ilmu, manusia dapat memahami dan mengambil pelajaran atas apa yang dikehendaki Allah dan pada akhirnya ia dapat membentuk diri kita dan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya di dalam hadis ini mengandungi pelbagai jenis ilmu, kaedah-kaedah dan adab-adab. Antaranya ialah ia menceritakan akan kelebihan keluar menuntut ilmu dan sentiasa sibuk dengan ilmu syar'i dengan syarat ia niatnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun syarat ini merupakan syarat untuk setiap ibadah, tetapi telah menjadi adat para ulama mengikat masalah ini dengannya kerana sebahagian manusia mengambil mudah dan lalai terhadapnya, terutama golongan permulaan dan seumpama dengan mereka. Selain itu juga, maksud sabda Nabi SAW, sesiapa yang berkumpul di rumah Allah, membaca dan mempelajari kitab Allah sesama mereka, akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan yang membawa maksud rahmat. Dikatakan juga sakinah adalah kemuliaan. Hal ini menunjukkan bahawa amalan menuntut ilmu merupakan amalan yang terpuji. Antara hujah dalam menuntut ilmu yang dikemukakan oleh tokoh sarjana Islam yang popular ialah Imam Asy-Syafi'i. Menurutnya, jika kamu tak tahan menanggung penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Erti kata lain, menuntut ilmu merupakan satu kerja yang mencabar tetapi membuahkan hasil yang lumayan. Tetapi, malas belajar merupakan satu kerja yang sia-sia dan tidak menguntungkan. Maka, tuntutlah ilmu kerana ia merupakan satu usaha untuk memerdekakan diri daripada kejahilan. Ilmu pelita hidup. Melalui pepatah ini, ilmu diperumpamakan sebagai cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan seorang manusia. Andai tiadanya ilmu, maka gelaplah perjalanan kehidupan seseorang itu. Ilmu tidak datang dengan sendirinya. Walau hakikat dalam menuntutnya diiringi dengan 1001 dugaan, tetapi 1001 keindahan juga menanti di penghujung. Kepentingan menuntut ilmu ini turut disokong teguh oleh sarjana barat iaitu Immanuel Kant yang menyatakan ilmu bertujuan untuk menyampaikan manusia kepada taraf kesempurnaan yang semaksimal mungkin. Sama ada mendalami bidang akademik maupun kemahiran, kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri seiring dengan keperluan semasa yang sentiasa berubah-ubah. Maka, setiap individu perlu menggunakan semaksimal mungkin setiap peluang dan ruang yang ada dalam melengkapkan diri dengan kedua-dua cabang ilmu ini kerana masing-masing membawa kepada kepentingan yang tersendiri.